Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Program Jualan Malaysia berjaya merekodkan nilai jualan sektor peruncitan menjejah RM661 bilion sekaligus melebihi nilai sasaran awal RM500 bilion. Menurut Timbalan Menteri KPDN, 302,522 premis perniagaan mengadakan jualan murah sepanjang tahun berbanding 300,000 premis yang disasarkan. KPDN akan laksana program Rintis Pasar Rahmah melalui tahun depan. Pemangku menterinya berkata itu antara inisiatif tambah baik program Jualan Rahmah sekaligus memastikan manfaatnya terus dinikmati golongan sasar di seluruh negara. Setakat ini sebanyak 2,723 siri program Jualan Rahmah telah dianjurkan. Subsidi bersasar merupakan langkah tepat untuk memastikan bantuan sampai kepada golongan sasar. Timbalan Menteri Kewangan 2 berkata, ia juga dapat mengelakkan ketirisan. Jelasnya, fokus kerajaan adalah memastikan wang subsidi digunakan pada landasan yang betul dan berteraskan kesejahteraan rakyat dan hasil penjimatan dapat disalurkan semula untuk perkhidmatan lain seperti naik taraf sekolah, hospital dan sebagainya. Tawar pengajian kepada pelajar lulus subjek asas dan layak. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meminta setiap universiti awam mempertimbang perkara tersebut bagi mengelakkan golongan tersebut tercicir daripada pengajian. Menteri KPT berkata pihak universiti boleh memberi tawaran pengajian kepada pelajar sekiranya mereka tidak mendapat tawaran daripada unit pusat universiti UPU. Penjelasan pihak TikTok tidak memuaskan. Menteri Komunikasi dan Digital berkata pihaknya menerima aduan pengguna aplikasi itu berhubung kandungan membabitkan isu konflik di Palestin disekat oleh platform tersebut. Justru pihaknya akan meminta garis panduan Wisma Putra dan berjumpa pihak TikTok. Lebih 5,000 warga kota sertai Perhimpunan Solidariti Buat Palestin di Dataran Merdeka. Perhimpunan Anjuran Viva Palestina, Malaysia dan MyCare bertujuan meningkatkan kesedaran terhadap krisis kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestin ketika ini. Polis memantau rapi aktiviti perjudian babitkan pertaruhan keputusan pilihan raya kecil Dun Jepak yang akan diadakan 4 November nanti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, siasatan akan dilaksana berdasarkan undang-undang yang ditetapkan. Setakat ini, polis belum menerima sebarang laporan berkaitan kegiatan berkenaan. 5 lelaki dan 6 wanita ditahan dalam serbuan pusat panggilan sindiket pelacuran antarabangsa di Bayan Baru Jumaat lalu. Sindiket didalangi anak dan ibu ini beroperasi dalam talian dan mengaut keuntungan sehingga RM1 juta sebulan. Ketua Polis Daerah Barat Daya berkata serbuan dibuat selepas menerima aduan awam dan ia didapati telah beroperasi sejak Disember 2021. Mereka turut menjalankan urus niaga menerusi laman web melibatkan pelacuran dan pelanggan di Australia. Abai anak lelaki hingga alami malnutrisi. Seorang lelaki 37 tahun dan teman wanitanya 39 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru. Perbuatan dilakukan dari Julai hingga Oktober lalu. Tertuduh wanita turut berdepan pertuduhan mendatangkan kecederaan fizikal pada tangan kanak-kanak berusia 7 tahun itu. Namun, dia tidak mengaku bersalah. Hakim menetapkan 21 November bagi sebutan fakta, jatuh hukum dan sebutan semula kes. Samun remaja dalam lift pada 15 Oktober lalu. Seorang lelaki tempatan mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru. Tertuduh didakwa menyamun telefon bimbit milik remaja lelaki berusia 14 tahun di dalam lift Blok A, Pangsapuri Desa Jaya, Jalan Bayu Puteri 2. Hakim tawarkan jaminan RM15,000 namun tertuduh menyatakan tidak mahu diikat jamin. Hakim tetapkan tarikh 20 November untuk sebutan fakta dan hukuman. Satu pelan tindakan kesihatan mental untuk kanak-kanak dan remaja akan dibangunkan. Ia bagi mengatasi peningkatan kes kesihatan mental melibatkan golongan itu. Menteri Kesihatan berkata berdasarkan laporan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi, 424,000 kanak-kanak di negara ini mengalami isu kesihatan mental sepanjang tahun lepas dan trend ini dilihat semakin meningkat pasca COVID-19. Ujarnya ia satu perkembangan yang membimbangkan.
Program Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih beri peluang kepada semua murid memperoleh pendidikan berkualiti. Ketua Pengarah Pendidikan berkata, Kementerian Pendidikan komited memastikan semua kanak-kanak terutama mereka yang telah lama tercicir dalam pembelajaran arus perdana mendapat pendidikan. Di Sabah, KPM memilih Sekolah Kebangsaan Sembulan untuk melaksanakan program ini. Kerajaan Negeri Sembilan bakal melatih lebih ramai pemandu komuniti dalam kalangan penduduk setempat. Ia bagi memperkasa industri pelancongan di negeri tersebut. Esko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan berkata, antara sasarannya adalah penaja, penjaja dan peniaga di kawasan tumpuan pelancongan. Mereka akan didedahkan dengan lebih meluas pengetahuan mengenai elemen menarik negeri supaya dapat disampaikan kepada pelancong. Pertandingan Seni Kulineri Antarabangsa 2023 jadi platform membawa pelajar bidang kulinari bergerak ke hadapan. Program dengan kerjasama Kementerian Pendidikan ini bertujuan mempromosikan gastronomi dan kebolehpasaran pelajar dari bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Diadili juri antarabangsa, antaranya dari Australia, Turki dan Jerman. Selain chef tempatan, ia disertai 172 pelajar dari 27 College Vocational. Lebih 150 usahawan di Melaka berjaya meningkatkan pendapatan melalui latihan keusahawanan di Pusat Ekonomi Digital PD. Timbalan Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri berkata, ia berjaya meningkatkan taraf sosioekonomi usahawan, terutamanya usahawan luar bandar. Kewujudan PD turut memberi ruang kepada usahawan baru menghadiri kelas keusahawanan bagi mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Sebanyak 184,690 pokok berjaya ditanam dalam masa sehari di Johor, sekaligus menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records. Exco Pelancongan, Alam Sekitar, Warisan dan Budaya Negeri Johor berkata, penanaman dilakukan serentak bermula 7 pagi hingga 2 petang, melibatkan pelbagai spesies pokok seperti di hutan bernilai tinggi, ladang hutan dan perhiasan dan lain-lain. Manakala di Alor-Star, 1,300 kg barangan kita semula berjaya dikumpulkan pada program Recycling Hunt 2023. Ia disertai 90 peserta terdiri daripada wakil-wakil media, warga kerja, idaman dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP. Program beri kesedaran berhubung kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam. Baik, penemuan dua arca dan prasasti berusia 1,200 tahun di Bukit Coras Pendang, suatu lagi penarik sektor pelancongan warisan. Ketua Penyelidik Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM berkata, proses ekskavasi dijangka mendedahkan lebih banyak penemuan menarik. Setakat ini, ia berjaya mendedahkan hampir separuh candi yang dianggar berukuran 9 meter panjang dan 9 meter lebar. Prospek kerjasama dalam bidang pelaburan menerusi Dana Pelaburan Awam PIF Arab Saudi mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. PIF peranannya sama seperti Khazanah Nasional Berhad di Malaysia, bersetuju mengadakan kerjasama dengan Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Gabina PIF Arab Saudi Yasir Al-Rumayyan yang membincangkan perkara itu. Nilai ringgit akan kembali stabil dalam tempoh jangka masa panjang. Pakar ekonomi Profesor Dr. Berjoyai Bardai berpandangan konflik yang berlaku ketika ini akan mula reda berikutan aktiviti pelaburan akan kembali rancak seperti sebelum ini, sekaligus mengukuhkan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Namun beliau tidak menafikan krisis di Asia Barat dijangka terus mempengaruhi aliran ringgit untuk jangka pendek. 600 juta ringgit kemudahan pembiayaan diperuntukkan bagi perusahaan kecil dan sederhana bawah dana Bank Negara Malaysia. Antaranya meliputi segmen perusahaan mikro, agromakanan dan kemudahan peralihan karbon rendah. Penyediaannya sejajar langkah menyokong usahawan mendapatkan pembiayaan pada kadar kompetitif.
Hampir 4 bilion ringgit nilai transaksi pelaburan berjaya diperolehi hasil 4 hari sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor SIBS 2023. Menteri Besar Selangor berkata jumlah itu melepasi sasaran asal iaitu 1.5 bilion ringgit. Beliau mahu tumpuan diberikan dalam menarik pelaburan berimpak tinggi. SIBS merekodkan kehadiran hampir 50,000 pengunjung dalam dan luar negara. Penguatkuasaan ditingkatkan dan tindakan tegas akan diambil. Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri akan ambil langkah itu terhadap majikan yang gagal patuhi Undang-Undang Buruh dan Imigresen, juga sebarang aktiviti penipuan yang dilakukan majikan semasa program rekalibrasi tenaga kerja. Menteri Sumber Manusia berkata, majikan dan agensi pekerjaan swasta yang melanggar undang-undang dan arahan kerajaan akan disenarai hitamkan. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif dijangka mengekalkan momentum positif minggu depan. Ini susulan permintaan yang lebih baik kepada minyak sawit mentah. Peniaga minyak sawit David Ng memaklumkan jangkaan bahawa ekspor negara meningkat sekaligus mengekalkan sentimen positif pasaran akan meletakkan dagangan minggu depan berada pada tahap kukuh. Harga minggu depan dijangka antara 3,650 dan 3,901 tan. Pembangunan bakat menjadi agenda utama bagi Suruhanjaya Security Malaysia SC. Ini kerana industri pasaran modal berdepan isu defisit bakat. Pengarah urusannya berkata, bakat muda semakin berkurang dan hampir 50% profesional pasaran modal berusia lebih 50 tahun. Selain itu, ketidakpadanan bakat turut menjadi cabaran SC. Profesional muda dilihat perlu lebih terdedah kepada aspek praktikal pasaran modal. Perkeso Kelantan berjaya tempatkan lebih 37,000 pencari kerja dalam sektor pekerjaan bagi tempoh 3 tahun sehingga September lalu. Pengarahnya berkata tahun ini Perkeso menyasarkan kira-kira 7,000 orang memperoleh pekerjaan. Setakat ini lebih 5,000 orang telah berjaya dibantu. Kesemua mereka memperoleh pekerjaan dalam pelbagai sektor di negeri Kelantan maupun luar negeri itu. Penjualan hartanah di Johor meningkat sebanyak 17% sehingga penggal pertama tahun ini. Kelonggaran syarat program Malaysia Rumah Keduaku MM2H dan kenaikan kadar sewa rumah di Singapura dijangka berupaya meningkatkan lagi peratusan jualan. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, ia sekaligus menyelesaikan isu hartanah tidak terjual. Sekurang-kurangnya 1,661 kanak-kanak terkorban akibat kekejaman Israel sejak pertempuran meletus pada 7 Oktober. Menurut Kenyataan Pertahanan Kanak-kanak Antarabangsa Palestin DCIP, kematian membabitkan kanak-kanak mungkin meningkat susulan terdapat 1,400 mangsa masih hilang. Kanak-kanak Palestin yang terselamat dalam siri pengeboman di seluruh Gaza kini mengalami krisis kemanusiaan yang teruk. Serangan terbaru Zionis terhadap Gaza membunuh sekurang-kurangnya 55 orang. Ia memusnahkan lebih 30 kediaman Palestin selepas jurucakap Kerajaan Negara Haram Israel memberitahu akan meningkatkan serangan. Statistik korban Palestin dicatat lebih 4,300 orang dan kebanyakannya orang awam setakat ini. Komuniti Palestin di Kanada bersama penyokong pembebasan dan keamanan Palestin keluar memprotes kekejaman Zionis di Gaza. Mereka berarak di hadapan Konsulat Amerika Syarikat di Toronto. Bukan itu sahaja, mereka turut mengecam serangan yang dilakukan Zionis di sepadan Lubnan. Zionis sebelum ini melakukan serangan udara terhadap kawasan Alma Al-Shab, Yarin dan daerah Lubnan. Di New York, protes aman membantah kekejaman Zionis diteruskan. Mereka beramai-ramai turun di kejiran Bay Ridge, Brooklyn, tempat tinggal kebanyakan komuniti Palestin di New York bagi memberi sokongan moral terhadap mereka. Mesej gencatan senjata dilaungkan bertujuan memberi ruang kepada penduduk Gaza kembali membangunkan semula kehidupan. Sekurang-kurangnya 6 maut dan 14 cedera dalam serangan peluru berpandu Rusia terhadap depo Mel di timur laut wilayah Kharkiv, Ukraine. Gubernur Kharkiv berkata kesemua bangsa adalah kaki tangan syarikat Mel yang bertugas dalam terminal Nova Pochta terbabit.
Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Kita ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan komprehensif bersama Syahril dan Syuhaidah. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Dekat perpaduan penuh harapan.